Berikut merupakan e-komik pembelajaran sejarah tingkatan 2 bab 5 yang dihasilkan. Tajuk yang dipilih ialah Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Berikut merupakan sinopsis bagi Bab 5 Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Kebanyakan sarjana bersetuju bahawa pembukaan Melaka pada akhir kurun ke-14 ekoran kemelut politik Kerajaan Majapahit. Kemunculan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kesinambungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Meswara dan menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang unggul dan gemilang. Kemantapan kepimpinan raja, sistem pemerintahan dan perundangan melonjakkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Berikut merupakan watak dalam e-komik pembelajaran sejarah yang telah dihasilkan. Pertama, watak para Meswara. Kedua, watak Hang Tuah. Ketiga, watak orang laut. Keempat, watak pedagang 1. Kelima, watak pedagang 2. Ampun, tuanku. Sebagai permulaan, Kesultanan Melayu Melaka telah diasaskan oleh tokoh para Meswara iaitu sekitar tahun 1400. Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan titik permulaan dan kelangsungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu pada ketika dahulu. Inilah figura para Meswara Melaka. Para Meswara merupakan seorang putera raja dari Palembang. Para Meswara telah berusaha membebaskan Palembang dari Majapahit, namun ia gagal dan menyebabkannya telah diusir dari Palembang. Kemudian, para Meswara telah melarikan diri ke Temasek. Temasek telah diperintahkan oleh seorang Gabenor yang dilantik oleh Raja Siam iaitu Temagi. Para Meswara telah membunuh Gabenor tersebut lalu menimbulkan kemarahan Siam. Para Meswara melarikan diri pula ke Muar namun gagal membentuk kerajaan. Akhirnya, pada suatu hari, para Meswara telah mengajak pengikut-pengikutnya pergi berburu di muara sungai. Lalu, mendapati lokasi tersebut sangat strategik untuk dijadikan sebuah kerajaan. Maka, tertubuhlah kerajaan Melaka pada ketika itu. Beta fikir kawasan muara sungai ini merupakan lokasi strategik untuk dijadikan sebuah kerajaan. Benar, tuanku, hamba setuju. Lokasi yang strategik penting bagi menubuhkan sesebuah kerajaan. Para Meswara telah berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk membentuk kerajaan Melaka. Lokasinya adalah berdekatan dengan muara Sungai Bertam. Ia juga dikenali sebagai Sungai Melaka. Adakah anda tahu kedudukan Melaka di laluan perdagangan antara timur dengan barat membolehkannya mengawal kapal dagang yang datang berlabuh di pelabuhan Melaka? Hal ini telah menjadikan Melaka pada ketika itu sebagai sebuah kerajaan yang terkenal dari segi perdagangannya. Laluan timur dengan barat yang diperkatakan tersebut merupakan laluan China dengan India. Kedua-dua buah kerajaan ini sememangnya sangat membantu dalam merancangkan perdagangan Melaka pada ketika dahulu. Sangat menarik, bukan? Kedudukan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan paling sibuk di dunia iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang terpenting di dunia. Selat Melaka menjadi lokasi yang strategik terletak di antara dua pusat tamadun manusia iaitu China di timur dan India di barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah. Hal ini telah menjadikan Nusantara turut dikunjungi dengan kapal-kapal pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Apabila Melaka bangkit sebagai pusat perdagangan, para pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Selat Melaka menghubungkan Lautan Pasifik di bahagian timur dengan Lautan Hindi di bahagian barat. Sebagai laluan perhubungan utama antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik, Selat Melaka merupakan salah satu laluan perkapalan yang terpenting di dunia. Selat Melaka menjadi laluan perdagangan maritim terpenting di antara China dan India.
Selat Melaka menjadi tempat persinggahan untuk pedagang dari barat dan timur untuk berdagang, mendapatkan bekalan makanan dan minuman serta membaiki kapal. Mudah untuk kita mengesan kedatangan musuh di sini. Hamba setuju. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau yang sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. Kawasan berbukit bukau sesuai dijadikan sebagai kubu pertahanan dan tempat untuk memerhati musuh. Bukit tersebut memudahkan Laksmana dan orang laut untuk memantau kedudukan dan mengawasi pergerakan keluar masuk kapal-kapal pedagang yang datang berlabuh di Melaka. Dengan adanya kedudukan berbukit bukau ini, pergerakan musuh juga dapat dikesan lebih awal oleh orang laut yang mengawal keselamatan Melaka dan menentang musuh dengan membuat serangan dari atas bukit tersebut. Bukit itu sebagai panduan kita bakal tiba ke Melaka tidak lama lagi. Kedudukan muka bumi Melaka yang berbukit bukau menjadi panduan kepada kapal dagang. Apabila pedagang melihat bukit tersebut, mereka terus dapat mengenal pasti bahawa mereka telah tiba di kawasan Melaka. Hal ini memudahkan pedagang untuk keluar dan masuk ke Melaka berdasarkan panduan tersebut. Selain itu, pedagang juga berasa selamat untuk singgah berlabuh di Melaka, ekoran jaminan keselamatan yang kukuh dengan adanya Laksmana dan orang laut yang sentiasa berkawal di atas bukit Melaka. Terdapat pokok bakau dan api-api di pesisir pantai. Pokok bakau dan api-api yang terdapat di kawasan pesisir pantai dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Situasi ini memberi kelebihan dan mengukuhkan lagi keselamatan dan pertahanan Melaka kerana kewujudan alam semula jadi. Melaka berada pada kedudukan strategik kerana berada di arah tiupan angin monsun. Tiupan angin monsun bertiup selama 6 bulan dalam giliran tahunan dan mempengaruhi kegiatan perdagangan. Angin monsun yang pertama bermula pada bulan April, sementara yang kedua bermula pada bulan September. Tiupan angin monsun timur laut membolehkan para pedagang dari bahagian timur membuat pelayaran ke Melaka dan dalam tempoh 6 bulan seterusnya iaitu tiupan angin monsun barat daya, para pedagang dari barat memulakan pelayaran. Kedudukan yang strategik membolehkan Melaka mempunyai tiupan angin monsun yang menyebabkan pedagang dari India dan China berdagang di Selat Melaka. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Hal ini demikian kerana kapal dagang yang menuju ke Melaka dapat tiba dengan selamat kerana terlindung daripada tiupan angin monsun. Situasi ini jelas menunjukkan dengan adanya peralihan kedua-dua tiupan angin monsun yang baik dan sistematik, membolehkan Melaka muncul sebagai pelabuhan terkemuka kerana kegiatan perdagangan berlaku secara berterusan dengan menerima kehadiran pedagang dari barat dan timur. Beta bijak menggunakan kedudukan yang strategik dan alam semula jadi menjadi pelabuhan maju. Secara keseluruhannya, dapat dilihat aspek kedudukan yang strategik iaitu kedudukan Melaka di laluan perdagangan antara timur dan barat, bentuk muka bumi yang berbukit bakau, pokok bakau dan api-api sebagai benteng pertahanan, terlindung daripada tiupan angin monsun menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pengasasan Melaka menunjukkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh sekiranya kita menghargai kewujudan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan.